berjumpa sana dan saudara yang selalu bermain di mataku, menghijau di lunga hutan hijau, langit yang tinggi bertambah birunya, gebur angin tentu sama berlagu, semuanya nanti tentu gembira. Mereka hanya dapat mendengar lagu tapi tidak pernah berada dalam situasi ataupun zaman suatu arwah. Dan pastinya inilah lagu-lagu yang mana saya, Nadia, kita semua boleh nyanyi ramai-ramai. Sabar Nadia, jangan batuk. Saya bukan. Asal macam mana nyanyi tadi kan? Dia batuk tu. Baik. Sama-sama nyanyi. Kita jumpa masa, kita ada 3 tetamu juga. Kalau sebelum tadi kita tampilkan seorang bekas penerbit rancangan TV, begitu juga dengan antara mereka merupakan PR untuk MI dan saya berhubung dengan arwah. Kali ini kita juga tampilkan antara mereka yang dekat juga dengan Allahyarham Suliman. Kita terus perkenalkan di sebelah kiri Nadia, Atai, kemudian kakak kepada arwah iaitu Datin, dan juga kepada Kak Absah yang juga merupakan antara orang-orang yang begitu akrab hubungannya. Jadi Assalamualaikum, selamat datang. Hari ini 22 tahun pemergian Allahyarham. Jadi mungkin secara kasarnya kita boleh kongsikan cerita. Tadi dah kongsikan cerita dia sebagai seorang penghibur. Apa yang orang ramai nampak di kaca TV, di majalah dan sebagainya. Sebagai seorang sahabat pula, mungkin Kak Chah boleh kongsikan bagaimana dia sebagai seorang sahabat. Allahyarham ni dia seorang yang suka mengambil berat. Caring, ambil berat, dan dia sensitif. Orang nampak keriangan dia. Tapi saya sebagai sahabat dia dan saya juga anggap diri saya sebagai kakak dia, saya memandang dia sebenarnya dia seorang yang amat perasa. Seorang yang sepi dalam keriuhan dia. Seorang yang memerlukan perhatian. Itulah yang saya memandang Allahyarham. Baik, Datin Rudiah sendiri sebagai kakak saya rasa lagilah rapat dengan arwah, betul tak Kalau kita lihat wajah Datin pun, ya Allah, begitu menyamai. Betul comeback lah hari ini. Jadi macam mana sebenarnya karakter arwah di rumah? Sebagai seorang adik lah Adik. Dia tu very pandai ambil hati lah. Very. Kalau dia datang ke rumah, kalau dia nampak saya macam penat kan, dia akan picit lah. Dia masak. Dan kalau saya bangun tengah malam nak masak sahur, dia akan teman saya. Dia tolong saya, dia teman. Pasal dia takut saya sunyi seorang-seorang kat dapur kan. So he will come and help me. Tapi dia manja. Dia manja sangat-sangat. Kalau tengah malam, kadang-kadang tengah malam pukul 3 pagi, dia nak makan, dia akan gerakkan saya. Kalau dia nak buat show, nak pergi kapal terbang, nak cash kapal terbang kan. Saya tengah tidur, dia akan kejutkan saya. Ngah, send me to the airport. Saya akan bergerak dan hantar dia ke airport. I think dia lebih suka saya hantar daripada dia ambil taksi. Ya kan. Mungkin ada tak sesuatu perkara yang orang tak tahu mengenai dia? Ada tak perangai dia ataupun karakter nakal Sudirman tu? Memang dia nakal. Apa agaknya yang kenakalan dia tu yang orang tak tahu lagi ni? Dia sebenarnya dia pandai mengejek orang tu. Mengejek orang. Contohnya macam mana tu? Itu ingat tu personal lah. Betul. Ada benda yang tak boleh kongsi semua. Baik, tapi itu cerita di rumah lah. Baca dengan Atai sendiri, juga pernah bersama dengan arwah juga sendiri kan. Tapi waktu kecil-kecil dahulu kan. Tapi dia tegas tak dengan waktu dulu kecil-kecil? Ya. Tegas tak dengan Atai waktu itu? Sebab saya pernah baca cerita dia memang tegas, serius. Kalau bekerja dengan Atai ni pun memang dia tak kira. Arwah kalau dalam bidang kerja memang dia ambil benda bidang tu serius lah kan. Kalau sekiranya Atai bekerja dengan dia memang dia tegas. Kalau sekiranya pasal pelajaran Atai pun dia tegas. Tapi dekat kalau bukan berkenaan dengan pelajaran kerja semua tu memang dia best, dia sahabat yang paling best sekali. Dengar tu. Maksudnya jujur itu best tu. Adakah Atai rasa Atai dan 22 tahun dah berlalu
mungkin memori yang paling Atai simpan dekat dengan hati Atai, adakah masih kuat dan masih terasa sehingga hari ini? Memang macam baru semalam je Atai jumpa dia kan. Macam rasa macam tu je. Sebab arwah Sudirman dalam jiwa Atai rasa buat selama-lamanya kot. Sebab dah buat berbagai cara tapi dia masih lagi rindu dia kan. Masih Atai rasa bukan Atai seorang saja. Orang yang kenal dia ramainya memang rindu dia sajalah. Kak Cha mungkin ada cerita yang Kak Cha rasa, cerita yang Kak Cha boleh kongsikan bersama kami, yang boleh dikongsikan, yang Kak Cha rasa inilah dia menunjukkan siapa sebenarnya Sudirman. Kak Cha jangan nangis. Kita sudah maklum yang memang dia seorang komit ada si kerjaya. Dia pun nangis. Saya tak boleh tengok orang nangis. Dia memang manja lah. Dia memang manja dan dia memang kelakar. Dan dia suka buat kejutan. Dia suka buat kejutan. Dia tapi apa pun yang orang lihat dia pada zahirnya, saya melihat dia tidak begitu. Saya melihat dia macam saya kata tadilah, dia memang need love lah. Dia yang dahagakan kasih sayang. Dia dahagakan perhatian. Itu sebab saya memandang Sudirman ni lain daripada orang memandang Sudirman. Jadi momen-momen yang saya berkongsi, yang sempat saya berkongsi dengan dia, ialah momen kesedihan dia kebanyakannya, kan? Jadi itu yang lagi sukar untuk melupakan dia. Macam sampai sekarang pun kalau misalnya saya sorang-sorang dengar berisik khabar, saya boleh menangis. Kalau saya dengar Salam Tahir sorang-sorang, saya boleh menangis. Sebab ada momen yang kami bercerita yang tidak diceritakan di akhbar. Tapi dalam menyampaikan cerita-cerita sedih itu pun dia sempat juga berjenaka. Itulah keistimewaan dia kan. Itulah orang kata keistimewaan dan juga kehebatan peribadi yang ada pada arwah. Apapun kita nak juga kongsikan kepada anda satu bikisan yang telah pun kami sediakan. Jadi kita saksikan terlebih dahulu. Sudirman Haji Arsyad dilahirkan pada hari Rabu 25 Mei 1954 di nombor 48 Jalan Ibrahim, Termeluh, Pahang. Beliau merupakan anak kepada Hajah Romlah binti Dahlan dan Haji Arsyad bin Haji Hassan. Bapanya mendapat ilham untuk menamakan beliau sebagai Sudirman dengan mengikut sempena nama seorang pahlawan dari Indonesia, Sudirman, kerana mahukan anaknya menjadi seorang pahlawan yang hebat. Sudirman adalah anak bongsu. Sejak kecil, Sudirman sering bernyanyi di mana sahaja. Di sekolah pula, beliau memasuki pertandingan bersyair, berpidato, berpantun, kuis dan terlibat dalam persembahan teater dan choir sekolah. Pada tahun 1976, beliau melanjutkan pelajaran dalam Fakulti Undang-Undang di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Di sebalik kepadatan jadual dalam bidang seni, beliau masih dapat membahagikan masanya dengan baik di antara menyanyi dan kelas tutorial di Universiti Malaya. Pada tahun 1980, beliau telah menerima ijazah undang-undang dengan mendapat kepejuan kelas ketiga. Tahun 1983, Sudirman menjalani latihan guaman dan diiktiraf sebagai peguam pada tahun 1984. Bagaimanapun, Sudirman meninggalkan bidang guaman kerana memilih bidang seni sebagai kerjayanya. Selepas menamatkan pengajian di Universiti Malaya pada 14 Februari 1981, Sudirman menamatkan zaman bujangnya apabila berkahwin bersama kekasih pilihan hati yang telah dikenali sejak kecil, Kamariah K. Jamaluddin, seorang gadis yang bekerja di Petronas. Para peminat menyambut berita itu dengan gembira. Bagaimanapun, perkahwinan itu cuma bertahan selama 3 tahun sahaja. Sudirman merakamkan kedukaannya melalui pahit getir penceraian, menerusi lagunya Terasing dan Merisik Kabar. Malah, beliau turut mencipta lagu Setia Mutiara Lagi dendangan Ibnu Reza. Setelah bercerai, Sudirman menumpukan seluruh tenaga kepada karyanya termasuk menulis, melukis dan menubuhkan syarikatnya sendiri. Sudirman juga seorang yang bijak bekerja.
Dia bekerjasama dengan produser, suka berkongsi idea dengan penerbit untuk menghasilkan yang terbaik. Bukan sahaja kerana nyanyian beliau, tapi tingkah laku yang sungguh terbuka, bekerja keras, menghormati seni dan rakan-rakannya serta dikagumi menjadikan beliau seorang insan yang cukup istimewa. Namun, pastinya jodoh, ajal dan maut adalah ketentuan Tuhan. Beliau telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya pada 22 Februari 1992 bersamaan 18 Syaban 1412 Hijri pada hari Sabtu jam 4 pagi ketika berusia 37 tahun. Hari ini genap 22 tahun ulang tahun kematian Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Satu kehilangan yang sehingga kini tiada pengganti. Biarpun Allahyarham telah lama pergi, namun yang pasti, setiap kenangan dan kejayaan ketika bersama beliau akan terus diingati oleh segenap lapisan masyarakat. Semoga rahmat Allah terus bersamanya serta dilimpahi dengan ketenangan yang abadi. Al-Fatihah. Baik. Itulah bikisan yang kami sediakan khas pasti untuk Selamat Pagi Satu Malaysia hari ini. Pasti ramai kita bersedih, tetapi itulah bila pergi meninggalkan sesuatu yang sangat besar, yang begitu baik dan begitu murni, yang sangat besar jasanya kepada negara kita, kepada keluarganya, kepada masyarakat, juga pada sahabat-sahabat kakak semua yang ada di sebelah sini. Kita nak sambung semula tadi Datin, waktu kecil-kecil dulu tu lah, macam Nadia pun nak tanya juga kan, waktu kecil-kecil dulu macam mana? Memang dah mula minat ke menyanyi ke? Lepas dia belajar undang-undang tu, tiba-tiba nak jadi penyanyi tak? Macam mana ceritanya tu? Dia sebenarnya sejak kecil lagi suka menyanyi. Kita pun encourage dia. Kita buatkan dia pakaian khas untuk menyanyi kan. Dan kita bagi dia penyapu untuk dia. Jadi dia selalu menyanyi, dia menyanyi pada keluarga dan juga kepada jiran-jiran lah. Kalau dia pergi rumah jiran, jiran pun suruh dia menyanyi. Very cute boy. So, he loves to sing, he loves to draw. Kalau kawan saya datang ke rumah, dia akan duduk di bawah meja. Kita duduk kat dining table kan. Duduk bawah meja, nanti dia intai, dia draw. Intai dia. Dekat orang tu nak balik, dia akan bagi gambar tu. Sebab itu, dia pun punya bakat menghasilkan komik sebenarnya. Sama dengan Gayul tadi pun beliau dinding rumah tu, masa dulu kan susah nak dapat colour pencil kan. Dinding rumah tu penuh dengan lukisan. Dengan arang kan. Dia use arang kan. Lukis habis di dinding rumah tu. Dan akhirnya itu menjadi satu antara karier. Antara karier ya. Baik. Dan kehebatan Sudirman Haji Arsyad bukanlah calang-calang, kerana penyanyi tersohor negara kita juga menjadikan beliau sebagai idola. Kita ada Datuk Siti Nurhaliza di talian sekarang ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Ya. Bagaimana, tak sihat ke? Ya. Sihat ke Datuk? Ya, Alhamdulillah. Baik, Datuk. Pastinya kami di Selamat Pagi Satu Malaysia sekarang ini kita rancak bercerita mengenai peribadi karier Allahyarham Sudirman. Datuk sendiri pun kami lihat, media pun tahu pemberbitan dalam penghasilan konser dan juga banyak cerita kepada arwah. Macam mana, di mana anda melihat Sudirman ni, Datuk? Pertama, saya memang walaupun saya tidak berkesempatan bertemu dengan arwah sepanjangnya lah, dia sejak daripada kanak-kanak ke apa semua, tapi saya mengetahui, mengikuti perkembangan arwah daripada surat khabar, apa yang saya dengar di radio, di televisyen kan, dan saya melihat ia satu penghormatan dan satu figure yang membanggakan masyarakat Malaysia dengan kejayaan-kejayaan yang telah dibuat, dan juga contoh bagi penyanyi-penyanyi sekarang, sebab asal dia seorang peguam kan, lawyer, dan dalam dua kerjaya Allahyarham berjaya melaksanakan tugasnya kan. So bila saya dah jadi penyanyi, saya start membuat persembahan. Saya di situ saya mula kata lebih serius kan, lihat persembahan Allahyarham, dan saya sempat membuat konsert tribute untuk Allahyarham. Saya boleh rasa bila menyampaikan lagu-lagu Allahyarham begitu menyentuh perasaan, lebih-lebih lagi dengan lirik daripada Kak Afsah Hassan. Kan semua tu macam masuk dalam jiwa saya, dan saya terima kasih kepada keluarga
yang ada pada pagi kerana waktu saya buat konsert tribute banyak yang mereka bantu dan juga Abang Atai juga sempat muncul dalam konsert tribute saya. Saya gembira sangat dengan apa yang saya buat ni sebagai satu penghargaan insan yang saya hormati. Baik, Datuk, boleh tak kami nak di Selamat Pagi Malaysia ni nak minta nyanyi sikit lagu Sudirman? Oh, okey. Okey, boleh. Tak lagu apa Lagu apa-apa lah, Datuk yang mana Datuk paling suka? Hujan yang turun bagaikan mutiara, berkilau bersinar berkeritan, subur menghijau, bumi terbentang dan bayu berpuput lembut. Okey. Wow. Sempurna sekali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Untuk Abang Atan. Okey, assalamualaikum. Saya kata buat kemunculan. Okey, terima kasih Datuk. Itulah kita pun bertuah juga hari ini kita dapat penyanyi nombor 1 negara kita untuk berkongsi mengenai kontributnya kepada Sudirman. Baik, sedikit di ruang yang terbatas ini 3 perkataan yang Kak Cha sendiri boleh nyatakan kepada arwah. Very positif sikapnya terhadap kerjaya, manja dan pandai mengambil hati. Saat yang dirindui oleh Datin. Saat tengah-tengah malam. Tengah-tengah malam. Macam Atai sendiri, apa agaknya yang Atai, kalau apa yang paling Atai rindu mengenai ini? Segalanya, mukanya, percakapannya, semuanya. Susah tak sebenarnya bila membesar sebagai mini Sudirman? Bukan mini Sudirman, tapi masa Atai kecil, memang Atai bukan nampak macam dia apa ke, tapi duduk dengan dia tu memang susah lah. Sudirman menganggap dia sebagai anak dia. Itulah dia. Baik. Terima kasih Terima kasih kepada semua. banyak. Terima kasih. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika dan kami akan kembali semula untuk menceritakan sesuatu yang penting untuk kami kongsikan bersama anda. Kita jumpa selepas ini.